Untuk topik pada hari ini saya memilih hubungan baik. Sebab apa hari ini dalam kita menjalankan perniagaan ni, hubungan baik sesama kita antara downline dengan upline, antara kita dengan sideline, dengan staf syarikat, semua ni adalah merupakan asas kepada penyatu paduan kita punya rangkaian dan juga merupakan asas untuk kita mencapai kejayaan bersama-sama. Kalau kita nak berjaya secara berjemaah, maknanya kita kena bekerjasamalah. Jadi untuk itu sebelum tu saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada sebuah syarikat yang sangat luar biasa, iaitu tak lain tak bukan syarikat Healthy Way, di mana Healthy Way telah bagi kita peluang lah untuk menggunakan saluran ni, dan juga di mana dia juga bagi kita satu platform, satu prasarana yang membolehkan kita untuk orang kata mengubah kehidupan untuk berjaya bersama-sama di sini. Jadi tepukan gemuruh untuk syarikat Healthy Way, dan tak lupa kepada kita punya Executive Chairman iaitu Presiden Mr. SL Ho, kerana beliau lah atas usaha beliau kita dapat bersama-sama pada hari ini. Dan tak lupa kepada dua orang insan ini yang mana dengan kerja keras dan juga usaha tanpa henti mereka lah, hari ini kita dapat menikmati banyak kelebihan, manfaat, benefit dan juga kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh syarikat, dan bersama-sama dalam membantu kita untuk mencapai kita punya matlamat di Healthy Way, iaitu tak lain tak bukan Vice President bahagian operasi Mr. Kueh, dan juga Vice President bahagian sales iaitu Mr. Sam. Tepukan untuk mereka berdua. Dan seterusnya kepada kita punya mentor yang banyak sehingga hari ini masih lagi terus bersama-sama membantu kita punya rangkaian. Malahan baru-baru ni masa kita dekat selama Perak, beliau pun sudi luangkan masa walaupun sibuk dengan jadual dia outstation, jumpa rangkaian dia, tapi masih bagi kesempatan bersama-sama dengan kita punya rangkaian, iaitu tak lain tak bukan MD Sri Joshi dan juga MD Sri Nasrul Hadi. Tepukan untuk beliau, mereka berdua. Dan tak lupa kepada pasangan saya yang sentiasa bagi sokongan, bekerjasama dalam segala hal lah, iaitu tak lain tak bukan Faisal Sidi Hajah Kamariah. Okey, tepukan untuk beliau. Dia pun ada kat sebelah ni, jadi pemerhati. Okey, so hari ini apa yang dikatakan sebagai hubungan baik, iaitu hubungan kerjasama lah. Sebab kita semua sudah maklum bahawa bisnes ni memang kita menekankan kepada hubungan kemanusiaan. Sebab apa? Sebab memang kita bisnes dengan manusia. Kan, kita ada deal dengan kucing ke, dengan rimau ke, kan, kena faham terus, betul tak? Tapi kita memang berhubung bisnes kita ni berhubung dengan manusia. Jadi hubungan baik itu memang sangat penting. Dan dia merupakan sebagai satu asas kepada kejayaan. Berbeza dengan certain bentuk bisnes lah. Sebab apa dia kata hari ini jualan langsung ni adalah satu perniagaan. Satu bisnes yang berkaitan dengan manusia. Maknanya kita mesti menguasai segala hal-hal yang berkaitan dengan macam mana nak menguruskan manusia itu sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan manusia lah. Semua maklum sebagai manusia tu memang macam-macam sifat, macam-macam dia punya macam-macam dia punya keadaan dan sebagainya. Dari sifat zahirnya tak sama, batinnya pun tak sama. Selalu biasa kita dengar kan, rambut hitam, rambut sama hitam, hati lain-lain. Orang kata apa, lain-lain padang, lain belalang. Betul tak? Maknanya setiap manusia tu tempat dia tak sama. Jadi kita kena tahu macam kita kena ambil tahu hal-hal yang berkaitan dengan manusia itu sendiri, budaya dia, dia punya sikap dia. Dan kalau kita nak buka orang kata nak buka rangkaian dekat luar pun kita nak kena ambil tahu juga. Contohnya orang utara macam mana sikap dan perangai dia, orang dekat selatan ni macam mana, pantai timur macam mana. Nampak tak? So itu hal-hal berkaitan dengan manusia yang kita kena ambil tahu. Dan dalam masa yang sama juga kita kena ambil tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan insan itu sendiri. Nampak tak? Yang manusia itu satu hal, kita kena pasti dia sebagai seorang insan lah. Sikap dia, apa keinginan dia, kan. Tapi selain daripada itu kita juga kena tahu macam mana nak uruskan orang ni. Kalau orang macam ni, macam kita dengan keluarga kita lah, dengan anak-anak kita kan. Contohnya macam saya sendirilah, saya dapat orang anak yang sulung, yang lain cara dia, kan. Yang nombor dua pun lain cara. Kalau kita bimbing ataupun didik mereka dengan cara yang sama, semua orang kata kuluhum semua sekali, begitu. Kan, kalau kita beli hadiah, takkan anak lelaki
Yang perempuan kita beli hadiah tudung, kan? Yang lelaki kita beli hadiah tudung juga. Tak kenalah. Kenalah beli dia hadiah songkok. Mungkin murah sikit, tapi maknanya tak sama dia punya cara dia. Jadi kita kena tahu. Tapi sebelum kita uruskan orang lain, kan kita mesti tahu macam mana uruskan diri kita sendiri terlebih dahulu. Itu yang sebab ditekankan tentang pengurusan manusia ni. So, dua perkara ini sangat saling berkaitan. Okey, sekejap ada yang baru masuk. Okey, so maknanya hari ni kita kena faham tentang insan dan pengurusan insan. Faham dia dua benda yang berbeza lah. Okey, so kalau kita tengok satu persatu, apa dia? Jualan langsung juga dikenali sebagai pemasaran berangkaian. Maksud dia, kalau kita buat bisnes ni, asyik fokus kepada sale, dia tak nak deal dengan orang lain lah. Dia kata leceh lah, nak deal dengan orang ni, ada perangai macam ni, yang ni perangai macam ni. Saya tak boleh lah, saya selalu terima semua ni. So maknanya memang orang macam tu susah sikit lah, sebab dia nak bentuk rangkaian mesti dia deal dengan manusia-manusia yang berbeza, kan? Kalau bekerja lain, kalau kata contohnya majikan kan, dia dekat operator kilang tu dia memang deal dengan orang yang ikut kelayakan dia lah, nampak tak? Yang boleh buat kerja macam tu. Bila dia deal dengan golongan profesional, dia golongan profesional semua, jadi berbeza. Tapi yang kita dekat bisnes berangkaian ni, kita kena terima hakikat bahawa kita punya rangkaian tu dari segi latar belakang keluarga dia berbeza, dari segi latar belakang pendidikan dia berbeza, dari segi latar belakang persekitaran dia pun berbeza, nampak tak? So bila kita kumpulkan dalam satu bisnes, of course dia mesti akan bawa sikap-sikap yang berbeza lah. Jadi kita sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai upline, kita kena tahu, kena terima ni sebagai satu hakikat terlebih dahulu. Sebab apa dia kata pembentukan rakan bersatu ditentukan oleh nilai hubungan kemanusiaan. Okey, maknanya apa? Kena ada human touch tu sendiri. Yang kita kena faham lah. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Kebetulan kebanyakan kita penyelenggaraan ini memang sama agama dengan kita kan. Ini dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Dia kata maknanya kita ni bersaudara kan. Jadi macam mana pun kita kena jaga hubungan tersebut. Dan satu lagi firman daripada sabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang yang beriman ni dalam saling mencintai, saling menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Macam badan kita ni lah. Kalau sakit salah satu anggota, maka anggota-anggota tubuh yang lain pun akan ikut merasakannya. Contohnya macam tanya dengan Haji Haslina lah, dia mesti lebih maklum lah tu. Kan, tengah sakit kaki ni kan, yang lain pun ikut sakit juga. Tapi yang bagusnya, dia punya tangan dengan otak dia tak berhenti. Terus buat WhatsApp lah, macam-macam lagi kan usaha dia. Untuk mencapai target dia bulan ni. Nampak tak? Tapi kalau kita bayangkan orang sakit gigi, pernah tak kena sakit gigi? Yang sakit gigi je, kadang-kadang satu batang gigi je, bukan gigi kita ada 32 kan. Yang sakit satu je. Tapi satu badan tanggung dia punya, bisa dia rasa macam nak demam. Hajah akan merasakan tengah matikan. Makan durian pun tak sedap. Bayangkan makan musangking pun dia tak rasa sedap. Macam mana? Hilang nikmat pun tak. Padahal matikan bukan besar sangat. Bukan macam besar mati ikan merah yang besar tu. Kan sikit je. Tapi ulcer lah, ulcer mulut. Orang kata matikan kan. Tapi maknanya kesan dia, semua sampaikan makan pun tak seronok, buat apa pun tak sedap. Nampak tak? So sebab tu hari ni, itulah sikap yang kita kena bawa dalam kita punya rangkaian. Kita kena ada sifat kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, mengambil berat antara satu sama lain, ibarat satu tubuh tu tadilah. Jadi rangkaian yang mata dan kukuh menyinar umpama berlian. Siapa pernah tengok berlian? Mungkin masa cincin kahwin ke cincin tunang tu ada yang beli diamond kan. So maknanya kalau kita tengok kan, sebenarnya diamond tu dia akan ambil kira dari segi berapa dia punya kemampatan. Dapat tak? Dan lagi mampat. Mungkin ramai yang dah tahu macam mana diamond terbentuk, macam mana berlian terbentuk. Dia ialah daripada karbon yang dihimpit dalam kita punya tanah ni, dalam bumi ni kan, menerima tekanan yang kuat. Jadi akhirnya dia membentuk diamond. Maknanya dia kena mampat betul-betul. Sebab tu yang sekarang orang buat di berlian tiruan tu sama lah. Asalnya berlian tiruan tu ialah daripada arang. So dia bagi pressure yang kuat dan akhirnya terbentuk diamond lah. So diamond yang tinggi kualiti dia akan memancar ke semua arah. Nampak tak? Dia tak kisah ikut kating. Kalau kating tu lagi banyak, lagi karat dia lagi tinggi, itu lagi dahsyat lah. Kan strukturnya rapat, sangat kuat dan kukuh. Ini maknanya kalau rangkaian tu kuat lah. Jadi kalau ada anasir daripada luar, tiba-tiba datang orang nak cerita pasal bisnes lain, bisnes binary lah,
bisnes calit-calit lah kan, calit-calit boleh jalan. So dia tak akan tergugat. Dan upline tu sendiri pun tak risau kalau ada orang luar cuba nak ambil call dia punya telefon dia punya downline kan, sebab dia dah bentuk satu ukhuwah ataupun satu hubungan yang kuat bersama-sama dengan dia punya rangkaian. Tapi hari ni kalau kita tengok kat luar sana, banyak orang dia kata kalau kita baru hantar WhatsApp je dia dah risau dah. Kan, dah susah hati dah. Dia kata, apa ni kacau-kacau saya punya downline ni. Orang luar lah, bukan Healthyway. Jadi sebenarnya itu yang kita nak kena tekankan dekat sana. Hari ni kalau kita nak bina rangkaian yang kukuh dan mantap, kita kena jaga dia punya hubungan. Sebab apa? Kalau rangkaian tu tak bersatu padu, dia macam, contoh macam arang kayu lah, ataupun macam arang batu. Gelap, kotor kan. Dia punya struktur dia longgar, sangat rapuh. Macam arang kayu kan, yang kita nak buat masak tu. Kan, kadang-kadang kita ketuk sikit pun dia dah boleh pecah dah. Dah rapuh. Sebab apa? Sebab struktur dia tak kuat. Dan rupa bentuk dia pun tak cantik. Jadi sebab itulah hari ni, kalau kita rangkaian kita tak jaga dia punya hubungan dia mudah rapuh lah. Kan, dia cepat hilang daripada kita punya rangkaian ataupun daripada kita punya kumpulan. Sebab tu nak kena jaga. So macam mana nak jaga ni? Ada cara dia lah. Sebab apa hari ni bila kita nak menaja seseorang tu memang mudah. Kan, senang. Walaupun ada yang kata, senang ke nak taja? Senang sebenarnya sebab kita share-share je kan. Tambah lagi dapat ni. Dapat kalsium sebotol. Bayar RM50, syarikat bagi kalsium RM100. Kan, senang sebenarnya kalau ikutkan nak menaja kan. Lepas tu macam orang-orang baru macam Along baru ni kan. Downline grup Didi Kamisa, lepas tu Khairul Azmi dekat Tangkap, grup Kak Zainah semua tu kan. Memang bila nak buat penajaan tu memang laju cepat. Sebab apa? Mudah. Tambah lagi kita hari ni produk kita dah viral. Beg kuning dah viral, kotak oren dah viral. Tengah sekarang ni pula Vita Spring pun tengah viral kan. Jadi memang nak taja tu memang tak ada masalah. Kita boleh taja sesiapa saja. Tapi bila kita nak bimbing dia kan, nak bawa dia ke satu arah untuk berjaya, itu memang kita mula jumpa dengan macam-macam cabaran lah. Ada penolakan, ada gangguan, kadang-kadang ada pula yang cucuk racun, anak tak bagilah, mak tak bagilah, ayah tak bagilah, betul tak? Pergi pula tanya kat jiran kata, kau gila ke? Mana siapa yang nak beli barang-barang ni banyak-banyak ni? Kan, sebab apa? Kita tak betulkan hubungan tu daripada awal lagi. Jadi sebab tu kita kena buat, kena bangunkan lah. Tapi yang lagi sukanya ialah untuk memastikan seorang itu terus kekal. Nampak tak? Tadi nak naja okey lah, simple kan. Lepas tu kita nak jadikan dia sebagai GD pun agak sukar, tapi boleh, tak ada masalah. Sebab tu hari ni bulan ni je belum closing lagi dah ada 4-5 orang dah. Dah jadi GD Express, betul tak? Tapi yang kita nakkan sekarang ni ialah kita nak bina satu rangkaian. Untuk pastikan kita dapat membina satu rangkaian yang mantap, kita kena pastikan setiap ahli yang kita taja ni dia kekal, sama ada dia sebagai customer ataupun dia sebagai pemimpin ataupun yang sebagai leader dalam kita punya rangkaian lah. Jadi sebab tu penting untuk kita uruskan mereka ni dengan cara yang betul. Jaga hubungan tu dengan cara yang baik sekali lah. Okey, so apa yang kita nak tekankan dekat sini ialah rangkaian terbina daripada hubungan baik antara sesama ahli. Kalau kita bayangkan dia ibarat rantaian lah, satu rantaian yang kita bina daripada titik, dan daripada titik tu akan membentuk garisan. Kan, jadi bayangkan kalau garisan ni dia punya ikatan tu kan, dia akan daripada tak boleh jalan, doktor nak operation dah, tak jadi operate. Oh ya Allah. Sambil sambil dengan sharing sambil dengan Zoom sambil sharing tu luar biasa. Okey. Jangan betulkan TV anda. Okey, so maknanya kalau kita bayangkan rantaian kita kan, dia maknanya daripada titik kita bentuk garisan. Jadi kalau garisan ni tak kuat, tak kukuh, kan apa jadi? Masa kita rangkaian kita kecil kan masih ada ikatan lagi. Nampak tak? Tapi bila dah besar kan, yang kat bawah-bawah ni dia tak ada dia dah berat dah. Kan bila ikatan tu tak kuat, tu yang terus jatuh tu. Terus gugur. Macam ikatan buah yang dah masak ranum kan, dia gugur sendiri macam tu. Nampak tak? Sebab tu bila kita buat penajaan, kita selalu pesan, okey, kalau kata let's say orang tu you cari, biasa paling bagus letak bawah you sendiri. Bukan kita buat cucuk sate. Banyak orang yang boleh tak kita buat cucuk sate? Bukan kata langsung tak boleh, tapi nak kena faham struktur tu macam mana.
Kalau setakat adik-beradik, anak beranak punya cerita tak ada masalah, nak cucuk ke mana pun boleh. Kan? Tapi kalau kenalan tu, orang tu contohnya katalah kita dah taja A. Kan? Lepas tu kita taja B. B pun letak darat bawah kita. Bila kita jumpa C kan, kita pun letak bawah A. Bila kita jumpa D, letak bawah B. Nampak tak? So yang hubungan antara C dengan D ni, dengan A dengan B ni rapat tak? Tak rapat sebab dia tak kenal. Nampak tak? Kita yang letak dia bawah A dan kita yang letak dia yang C, D tadi bawah B. Jadi dia tak ada saling berhubungan, dia tak ada ikatan dekat situ. Nampak tak? Jadi bila berlaku sebarang hal ke apa ke, dia akan cepat runtuh, dia akan rapuh. Jadi bila kita nak bina rangkaian tu memang kena bentuk daripada awal-awal lagi, kita dah kena buat cara yang betul lah. Cara yang terbaik sekali. Macam mana kita nak buat penajaan tu tadi tu, buat penyusunan tu. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Pertama, menggalakkan persefahaman bersama untuk pengurusan yang lebih cekap. Masalah, nampak kita kena gunakan kaedah yang samalah, sebab tu kita kata tekankan kepada duplikasi. Dan duplikasi tu mesti kaedah tu ringkas. That's why kita ada filing system. Dengan sistem filing ni kita akan mudahkan untuk kita untuk buat satu persefahaman lah. Nampak tak? Kalau kita contohnya kumpulan saya kan, kumpulan dekat Kota Tinggi, cara dia macam ni. Kumpulan dekat Singapura, saya buat cara macam ni. Kumpulan dekat Brunei, saya buat cara yang tak sama, lain-lain. So bila mereka ni bergabung ataupun bila saya nak wujudkan kerjasama, senang ke susah? Memang tak boleh, betul tak? Sebab apa? Cara pembentukan tu tak sama. Tapi hari ni bila kita buat dengan gunakan cara cara yang sama. Keadaan sama, tak kira daripada utara sampai ke selatan. Bila sebut utara, teringat baru ni saya pergi outstation. Kan, orang pun tahu kan, saya dengan Hajak outstation dekat 9 hari. Dan ini kalilah saya dapat sampai ke Perlis. Oh yes. Okay. Sebab sepanjang besok umur saya 57 tahun tak pernah sampai Perlis. Itu ceritanya. Kan, tapi alhamdulillah lah sampai jugalah ke Perlis. Tapi nak jadi cerita kan. Konon-konon yalah kita tak tahu dekat mana Perlis, kat mana Arau, kat mana Kangar, kat mana Padang Besar. Bila pergi beli tiket, pergi beli daripada Padang Besar balik ke KS Central, Kelakor. Kan, rupanya daripada Kuala Perlis tu nak pergi ke Padang Besar tu 1 jam lebih. Kan, macam mana nak ngejauhkan kereta api kan. Nasib baik boleh ambil dekat Arau. Lepas tu bila tengok masa banyak lagi, kan, pingin pula nak pergi orang kata Bukit Kayu Hitam kan. Saya pun tak pernah sampai Bukit Kayu Hitam ni. So tengok-tengok dekat Waze, Bukit Kayu Hitam ni 20 minit je daripada Kuala Perlis. Daripada Arau. Cari pakat-pakat dengan Haji Izan, dengan Haji Nasir. Jadi, jom lah je kita pergi tengok sekejap. 20 minit pergi, 20 minit balik. Okeylah, sempat ni. Kan, kita pun pergilah. Pergi-pergi kan. So, lagi 5 minit nak sampai tu, masing-masing dah keluarkan emas ni. Ini kita nak pergi tempat ramai ni, kena pakai emas ni. Kan tak kena bagi masuk kan. Masing-masing kalang kabut cari emas. Yang pasang pin yang nak ikat-ikat. Kan. Sekali sampai dekat Bukit Hitam, satu hamba Allah mentah dekat situ. Tak ada orang. Rupanya PKPP kan, PKPP dekat Sampadan semua masih tutup lagi, kedai-kedai tak buka. Kita dapat pusing je lah. Dapat pusing je komplek Bukit Kayu Hitam tu, Kelakor. Lepas tu patah balik. Bila patah balik, ikut Waze, kau dia bawa masuk ikut sawah. Kelakor betul. Kan, itulah pengalaman saya pergi ke Perlis. Okay. Tapi alhamdulillah lah. Kan, outstation ni memang satu benda yang kita rasa sangat menyeronokkan. Selain daripada perut saya PKPP kan, perut ke depan paling pantas, dia memang banyaklah pengalaman yang kami dapat kali ni. Okey. Jadi hari ni bila kita balik pada topik rangkaian bersatu padu ni, maknanya kita kena bentuk rangkaian kita dengan satu kaedah pengurusan yang sama. Tak boleh kita buat cara yang berbeza. Kat sini orang ni buat cara lain, yang ni buat lain. Even kita punya mentor pun MDCD Josie dengan Hadi pun sama juga, dia pergi mana-mana pun gunakan keadaan yang sama. Begitu juga dengan 5-star City Juicer kan, untuk memudahkan. Okey, kemudian hasilkan jumlah pemimpin yang lebih ramai. Okey, nampak tak? Hari ini tujuan matlamat kita menjalankan perniagaan Healthyway ni ialah kalau boleh kita nak lahirkan seberamai pemimpin. Ingat pemimpin bukan kita nak lahirkan GD, bukan kita nak lahirkan DD, RD atau DD dan CD dan sebagainya. Kalau nak lahirkan GD memang dengan satu investment dah boleh lahir satu GD. Kan, kalau kita bawah dia taja isteri dia, taja anak dia ataupun taja ada kawan dia kat bawah tu, ambil package yang sama juga, dia terus jadi RD. Nampak tak? Itu memang nak lahirkan GD, RD, insya-Allah lah.
Setakat hari ini memang banyak yang dah dapat lahirkan benda itu semua. Tapi yang kita nak lahirkan ni ialah pemimpin, leader. Dan yang lagi menyulitkan keadaan tu, leader ni atau pemimpin ni tak ada job kat dahi dia. I am leader, tak ada. Saya adalah pemimpin, memang tak jumpa. Kalau jumpa macam tu senang cerita, betul tak? Tapi kita nak lahirkan leader. Jadi sebenarnya macam mana kita nak bertahan lebih lama dalam bisnes ni, kita kena lahirkan lebih ramai pemimpin. Dan kita sendirilah kena bertahan. Bukan maknanya kita nak bertahan, kita kena lahirkan pemimpin. Maknanya kita ni, kan kita kena bertahan. Dalam proses bertahan tu, insya-Allah kita akan dapat lahirkan satu persatu pemimpin demi pemimpin. Dapat lahirkan GD, dapat lahirkan RD. Walaupun kita bermula daripada kosong. Banyak kalau kita tengok leader-leader kat hari ni kan, contohnya macam Nazir dengan Asmadi kan pun bermula masa dia mula, banyak bila kadang-kadang saya cerita dengan sat-sat lain kan, dia kata dia memang dah ada network. Saya kata no, mereka bermula daripada kosong, dia tak ada orang, tak ada panggil pun, tak jemput pun leader-leader dia yang lama. Dia bawa leader baru, Cikgu Rashid, Izwan, Izlan, Kak Iyam, semua tu orang baru. Yang lepas tu kemudian baru dia dapat bawa masuk Kak Asu, jadi Ibrahim, bulan ni dah Ardilah insya-Allah. Jadi maknanya pembentukan rangkaian tu dia bergantung kepada berapa lama kita boleh bertahan. Nampak tak? Sebab tu hari ni banyak orang dia cepat dia nak jadi katak. Dia tak jadi katak. Dia nak lompat si katak lompat kan, dia nak lompat ke ni tak boleh buat 2-3 bulan pun dia pergi tempat lain. Buat 2-3 bulan tak jadi pun pergi tempat lain. Buat 2-3 bulan pun tak jadi juga. Lala jadi mati katak. Kan? Tak ada siapa peduli pun kan. Dia ada ke tak ada, kau nak ambil kisah dah. Jadi kita bukan yang macam tu. Kita membentuk rangkaian ni, kita sendiri nak kena bertahan. Sebab kita dah jumpa syarikat yang betul. Daripada ciri-ciri yang kita tengok hari ni kan, dengan kita punya pemimpin Mr. SRO, owner kita sendiri tu memang orang yang sangat-sangat berpandangan jauh. Dengan dia punya staff dia semua memang berpengalaman. Kemudian kita punya upline sendiri pun memang orang yang memang kita nampak akan berterusan dekat Healthyway ni. Dan kami sendiri kita sendiri memang dah nampak ini memang sebuah satu pilihan yang tepat lah, dengan produk dia yang berkualiti, mampu milik, pelan pemasaran dia yang orang kata sangat-sangat menguntungkan. Jadi bila kita dah jumpa syarikat macam ni, apa kita buat? Kena bertahan. Dan bila kita bertahan macam ni, maknanya kita menyerahkan akan ada satu sifat, ada satu pemahaman. Kalau kita tunggu dengan orang ni, insya-Allah kita boleh berjaya. Sebab apa dia kata, dengan kita punya sikap profesional tu, kita boleh bawa dia ke arah kejayaan. Walaupun kita orang biasa. Walaupun kita suruh rumah tangga, walaupun kita bridal owner ke, kita ni orang tak ada pengalaman ke, tak kisah. As long as kita bertahan dalam bisnes ni, kita lahirkan pemimpin satu demi satu, insya-Allah kita akan dapat bentuk satu rangkaian yang kukuh dan yang besar lah. Sebab rangkaian yang kekurangan nilai-nilai perhubungan kemanusiaan apa berlaku? Dia penuh dengan gosip. Nampak tak? Ini yang berlaku dekat luar sana. Kan kalau kita tengok kenapa kejatuhan satu-satu syarikat ataupun satu-satu rangkaian tu kenapa runtuh, kenapa jatuh, inilah. Dia tak ada benda lain, gosip. Bawa sebarkan cerita macam ni, burukkan orang ni, kutuk orang ni, nampak tak? Kata cara tak betul, malahan syarikat pun dikutuk juga. Kita punya presiden pun dia salahkan juga. Dengan gosip-gosip. Sebab apa? Sikap tak ada persefahaman. Jadi hari ni kalau kita tak nak elakkan benda ni, mudah saja. Elakkan gosip. Sebab apa? Kalau kita dalam satu institusi keluarga lah, kalau kita sendiri pun adik-beradik kita asyik sibuk memburukkan antara satu sama lain, suka mengata, jatuhkan orang ni, alung macam ni, angah macam ni, alang macam ni, agak-agak keluarga tu macam mana? Memang confirm porak-peranda, kucak-kacir. Betul tak? Kan? Rosakkan rangkaian, even keluarga orang kata air dicincang takkan putus, tapi sebenarnya dengan gosip ni tak payah pedang. Tak payah pedang pun nak putuskan hubungan antara adik-beradik ni. Kadang-kadang sebab harta, sebab pusaka pun boleh jadi gaduh adik-beradik. Betul tak? Nampak tak? So, hari ni gosip ni boleh menyebabkan satu keluarga, sebuah institusi keluarga pun boleh runtuh, apatah lagi satu rangkaian, apatah lagi satu syarikat. Nampak tak? So, sebab tu kita pasti nak kena jaga benda-benda ni. So, elakkan gosip. Elakkan gosip. Kalau ada timbul gosip, cepat-cepat lari. Kan? Bagi alasan untuk tak dengar gosip-gosip ni. Okey, so soalnya sekarang macam mana nak menguatkan kesatuan rangkaian melalui hubungan kemanusiaan ni. Apa yang dikatakan sebagai
hubungan kemanusiaan ni, macam mana kita nak jaga. Pertama sekali, kita kena menghormati upline. Tak kira siapa, apa latar belakang dia, macam mana background dia, macam mana dia punya dia punya macam berapa bila dia masuk, kita masuk offer lah, dia mesti masuk dulu kan, walaupun masuk hampir serentak, tapi kalau dia tu upline di kita kena hormat dia. Nampak tak? Walaupun bukan dia yang bimbing, mungkin dia tak aktif kan, dia masuk join member, jadi ahli makan produk, lepas tu dia pun kenalkan taja kita kan. Tapi walau macam mana pun kita mesti hormat kita punya upline tu. Tak ada upline yang nak merosakkan, macam mak bapak lah kan. Kita lahir macam mana pun ibu bapa kita, dia tetap mak bapak kita. Okey. Jadi menjaga kepentingan downline. Maknanya dengan upline kita kena hormat, kita kena respect, kita kena tee up upline tersebut lah. Tapi dengan downline kita kena jaga kepentingan dia lah. Jaga hubungan, bagi bimbingan yang betul, bagi tunjuk ajar kan, bagi tunjuk ajar, tunjuk cara yang betul, selesaikan masalah dia. Itu semua kita dah sebut lah dalam 4 tanggungjawab. 4 tanggungjawab sebagai upline, 4 tanggungjawab sebagai downline kan. Okey. Dan bila dengan sideline pula, kita kena pupuk hubungan yang baik, hubungan yang sihat. Jangan buat cross sponsoring. Kalau kata jumpa dengan dia punya downline, kita kata okey, bagi galakan, bagi semangat, wujudkan kerjasama. Nampak tak? So bila kita buat benda-benda yang macam ni, kita akan dapat bentuk satu hubungan kemanusiaan, bukan saja dalam kita punya rangkaian, malahan dengan kita punya sideline, hubungan tu jadi bagus. Dan dalam masa yang sama, hubungan dengan pihak syarikat pun kita kena jaga juga, dengan staff, dengan kita punya VP, Vice President, nampak tak? So ini semua akan membantu untuk meningkatkan lagi kita punya hubungan tadi. Yang kedua, kita kena prihatin. Prihatin tu maksudnya ambil berat tentang pencapaian dan kehidupan seharian. So jangan kejar sales semata-mata. Asal telefon je, macam mana hari ni ada sharing tak? Asal telefon je, hari ni macam berapa SD dah masuk ni? Hari tu berapa Vita Spring dah berapa set you jual? Nampak tak? Itu kita memang prihatin, tapi prihatin tentang sale, tentang jualan, tentang SD saja. Nampak tak? Tapi bila kita bersama-sama dengan kita punya rakan, bila kita telefon upline, tanya khabar dia dulu, dah makan belum, masak apa hari ni kan, macam mana keluarga dia, kalau dia pernah beritahu dia ada sakit kaki, sakit perut dan sebagainya, kita mesti ambil berat. Nampak tak? Tanya dia, macam mana you punya tu, demam tu dah okey belum? Kata anak masuk hospital macam mana sekarang ni? Nampak tak? Kalau perlu ziarah, kita kena ziarah. Kita jangan bawa budaya yang orang kata makan produk ni takkan sakit. Tak boleh. Kan, sebab sakit ke apa ke, itu ujian daripada Allah SWT. Mungkin nak ampunkan dosa kita, mungkin sebagai maghfirah, pengampunan untuk kita punya dosa dan sebagainya. Walaupun kita ambil suplemen, kita tetap akan mengalami masalah penyakit juga. Kan, kita tak tahu. Tapi kalau makan produk suplemen, kan, wheatgrass sampai 30-40 biji, lepas tu makan kalsium sampai 5-6 biji, lepas tu borash lagi, semua high dose kan. Tapi tiba-tiba kena aksiden lah, macam mana? Kan? Bukan kita minta, tapi benda-benda macam ni yang kita tak boleh elak. Ataupun mungkin tiba-tiba dia ada masalah tiba-tiba dia stres, mungkin masalah keluarga dan sebagainya. So benda-benda macam ni kita kena ambil tahu. Bila ada kematian, bila ada jemputan kahwin, bila ada jemputan anak bertunang, bila ada kenduri tahlil dan sebagainya, kita mesti penuhi jemputan tersebut. Jangan kejar sales semata-mata. Jangan, tak boleh, saya ni ada masalah. Kecuali lah kalau kita dah set appointment, nak buat sharing apa semua, tiba-tiba dia jemput datang kenduri. Ad hoc, tiba-tiba je tak beritahu awak, itu mungkin kita boleh tolak dengan hikmah lah. Dengan baik. Kan beritahu dia, sorry lah, minta maaf, saya sebenarnya dah set dengan dia daripada minggu hari tu lagi. Tapi tak apa, nanti in case kalau sempat, kita pergi. Kami pernah dulu masa tengah sibuk-sibuk sharing kan, tiba-tiba ada jemputan kahwin, kita pergi juga. Tapi kadang-kadang biasalah malam, dah petang kan, kadang-kadang kemah pun dah buka, lauk pun dah tak ada, makan kuah je, nasi minyak dengan kuah, okey lah. Sebab bukan itu tujuan kita datang kenduri, bukan nak makan, betul tak? Kita nak merapatkan hubungan silaturahim, nak merapatkan ukhuwah antara satu sama lain. That's why prihatin itu penting. Okay? Kemudian yang ketiga, berkomunikasi secara jujur. Maknanya jangan ada tipu muslihat, jangan ambil kesempatan, jangan, penting. Ini semua kita kena jaga. Kejujuran, integriti. Sebab tu hari ni saya boleh terus bila dengar Mr. Ho
apa ni ambil alih syarikat ni dan dia ajak kami untuk sama, kini memang kita dah buat keputusan untuk join dah. Sebab selama kita berkenalan dengan dia tu memang bila berkomunikasi, bila dia bercakap memang tak ada pernah ada unsur-unsur yang tak betul. Tak ada unsur-unsur exaggerate ke, tak jujur, semua tak ada. Nampak tak? Dan dia bila dengar daripada dulu lagi dengan kami, memang dia lebih mendengar. Bila kita cerita masalah semua kan, so sama jugalah. So sikap ni kita kena bawa. Kan? Bila downline buat mengadu, kita kena dengar dulu cerita dia. Kadang-kadang kita tengok style apa ni, MDCD Josie kan. Dia bila bersama dengan kita pun dia akan dengar dulu. Kita punya cerita satu dia dengar. Lepas tu baru dia selesaikan. Kita pun kena ada sikap yang sama juga. Kan bila downline datang mengadu, bagi dia peluang bercakap. Jangan kita cakap lebih. Lepas dia dah settlekan semua sekali, mana yang kita boleh bantu, kita bantu. Mana yang melibatkan hal-hal peribadi, hal-hal rumah tangga, kita bagi nasihat. Kita tak boleh melibat sampai lebih jauh daripada tu. Kan? Jadi maknanya kita komunikasi itulah yang penting. Dan yang paling penting sekali, kita kena letak diri kita dalam keadaan dia. Kalau kita ada kat situ macam mana. Jangan kita sekadar pujuk, paksa kan. Petang lagi kalau kita bagi arah dia, ni macam mana ni, tak apa, belasat benda tu boleh selesai tu. Bulan ni penting ni, you mesti buat nari buat SB juga macam mana pun. Nampak tak? Kan dia berbeza. Sebab apa? Hari ni, kalau kata let's say bulan tu dia tak dapat nak produce SB ke SIR ke, bukan makna kita terus hilang, putus kawan dengan dia. Kan? Nampak tak? Maknanya ada lagi. Ada banyak masa untuk kita bentuk dia, bimbing dia dan sebagainya. So kena bagi masa yang secukupnya lah. Faham apa yang saya kata ni? Komunikasi ni sangat-sangat penting. Dan yang keempat, kerap mengadakan aktiviti-aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan. Contohnya buat doa selamat, raikan hari jadi. Bukan sebab saya besok hari jadi saya buat topik ni, bukan ini kebetulan saja. Ataupun sekali kita kumpul sebulan sekali, buat solat hajat ke 2 bulan sekali, belanja makan. Sebab kalau kita ikut sunnah Rasulullah SAW, dia kata apa? Kalau kita nak rapatkan hubungan, ada 3 lam. 3 lam. Apa tu 3 lam? Pertama, salam. Salam tu maksudnya bagi salam lah. Bagi salam, tanya khabar, beri hati. Itu semua termasuk dalam apa kita bagi salam. Yang kedua, kalam. Lam juga lah kan. Kalam tu maksudnya tegur sapa. Lepas tu perbualan kita, kita buat FORM, mana bersembang lah. Kan? Okay. Dan yang ketiga ialah talam. Talam tu apa dia? Belanja makan, meraihkan, menjamu. Kan? Walaupun dalam kita punya 5 prinsip tu kita kata kalau makan ramai-ramai bayar asing-asing. Itu memang salah satu dalam kita punya sistem. Tapi kalau kita rasa nak meraihkan sahabat, nak meraihkan sideline, nak meraihkan downline, ataupun kita nak belanja upline, tak ada masalah. Dia tak ada sekatan dekat situ. Yang penting tujuan kita, matlamat kita untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Macam baru ni kami pergi ke utara kan, memanglah kalau nak kira talam tu tak cukup-cukup sampai terlebih-lebih talam kan. Tapi itu bukan satu halangan ataupun bukan satu masalah. Dia memang kita sangat-sangat galakkan. Nazri pun panggil jemput. Kebetulan staff Nurul pun ada on the way nak pergi ke utara, kita jemput dia sekali. Raikan dia sama-sama. Kebetulan ada pula musim durian, jamu pula durian. So lepas tu singgah tangkap, tiba-tiba saya on the way balik tu, Hatta beritahu, dia kata, Haji ni uncle nak ni. Kalau dia kata Haji kalau turun tangkap datang dusun lah, dia nak ni jemput makan durian. Saya kalau bawa makan durian ni memang tu jadi saudara lah, tak ada masalah je kan. Lepas tu sebelum kami bertolak ke utara hari tu, kebetulan kita buat meeting dekat Seri Lerik, homestay kakak kepada adik kepada Hatta kat situ kan. Lepas tu dia ada juga jual durian. So alhamdulillah lah, sama-sama kita menjamu kan, belanja makan durian. Ikin pun bawa anak-anak dia kata anak saya lama juga tak makan durian ni, okey tak apa, bawa makan. So ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan, dan Zoom ni pun sebenarnya kalau nak fikirkan masa kan, memanglah kita tak dapat nak adakan Zoom ni. Walaupun saya tahu hari ni mungkin tak ramai yang dapat ikut serta kan, tapi saya rasa inilah antara aktiviti-aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan kita antara satu sama lain. Nampak tak? Kalau kita nak harapkan aktiviti kat JB ni, orang JB je boleh datang. Orang utara, orang Singapura, orang Brunei semua tak dapat nak join kan. Tapi disebabkan kita buat aktiviti macam ni, insya-Allah alhamdulillah. Cuma nanti mungkin kita akan bincang sama ada kita nak teruskan buat
pukul 3, ataupun mungkin kita akan tukar kepada sebelah malam seminggu sekali. Sebab sekarang ni PKPP ni banyak yang dah keluar pergi sharing, yang outstation, kami pun sama-sama juga kadang-kadang tak dapat nak bagi masa. Jadi saya cadangkan mungkin kita akan buat seminggu sekali, sama juga seperti mana aktiviti mingguan. Cuma harinya boleh PM lah, boleh masuk dalam grup, ataupun hantar dekat ruangan chat ke nanti kan, agak-agak yang sesuai hari apa. Yang saya rasa sama ada Isnin, Selasa, sebab Rabu memang hari meeting. Rabu memang JB pun dah nak start. Mungkin JB pun dah nak start hari Selasa kan. So tengok mungkin hari Khamis lah, kalau kami malam Jumaat biasanya tak ada aktiviti kan. Kita buat mungkin lewat sikit dalam pukul 9 ke ataupun 9.30 ke kan, selesaikan Yasin malam Jumaat semua tu kan, ataupun ada yang nak buat baca surah Al-Kahfi dan sebagainya. Lepas tu mungkin kita boleh buat kita punya Zoom kelas lah sebelah malam. Itu bergantung kepada keadaan nantilah. Okay, jadi itu akan kita bincangkan kemudian. Cuma aktiviti ini kita akan tetap teruskan supaya dia boleh pada saya lah dapat membantu mengeratkan lagi kita punya hubungan. Dan yang kelima yang paling penting sekali ialah kita mesti saling mempercayai antara satu sama lain dan mesti saling menghormati antara satu sama lain. Nampak tak? So percaya, kena percaya. Kita kena orang kata sama-sama ada satu sikap kejujuran lah. Maknanya kita kena jujur dan kita pun kena percaya yang orang lain pun akan sama-sama jujur dengan kita. Tapi bila orang percaya dengan kita, jangan pula kita ambil kesempatan. Nampak tak? Jadi saling mempercayai ini sangat-sangat penting. Nampak tak? Supaya tak ada syakwa sangka. Sebab apa kalau kita tak mempercayai antara satu sama lain, bila apa-apa tindakan yang lain, dia tengok lain macam je, dia dah mula syak. Kenapa boleh buat macam ni? Kenapa downline saya macam ni? Macam mana? Kenapa saat lain macam ni? Nampak tak? Sebab tak ada sikap mempercayai antara satu sama lain. That's why penting, sangat-sangat penting untuk kita dalam satu rangkaian mesti saling percaya mempercayai antara satu sama lain dan saling hormat menghormati. Dan saya suka juga bagi galakan kepada tuan-tuan dan puan, bila kita contohnya dalam WhatsApp kan, bila kita terima good news, kita kena sama-sama bagi galakan. Jangan ada asabiah. Apa maksud saya asabiah ni? Kadang-kadang saya tengok bila grup dia punya good news, laju dia bagi. Tahniah lah, itulah, inilah, bagi stiker lah, bagi good lah kan. Tapi bila grup orang lain, dia macam lambat sikit. Ataupun dia buat je, ataupun dia mungkin tak ada langsung bagi respon. So itu antara sikap-sikap yang pada saya, dia memang akan menyebabkan kita tak dapat bertahan dalam perniagaan ni. Kan, jangan ada iri hati. Sebab bagi saya, kalau kita seronok dengan orang punya kejayaan, macam saya kata tadi lah, bila kita seronok dengan orang lain punya kejayaan, bila kita bagi tahniah, sebenarnya dia akan menarik satu aura kepada kita. Nampak tak? Dia tarik aura. Kita akan sebarkan satu aura yang positif. Contohnya macam sebagai contoh baru ni kan, saya kata kalau dalam kolam kan nampak air dia tenang, kalau kita campak satu batu apa jadi? Ikin dengan confidence jauh, batu tu akan tenggelam. Memanglah dengan confidence memang betul kan batu tak akan tenggelam. Tapi apa berlaku dekat air tadi tu? Dia akan ada riak gelombang, betul tak? Akan membentuk satu gelombang dan gelombang tu akan pergi ke tepi. Tapi kalau kita tengok bila gelombang ni pergi ke tepi saja, bila dia jumpa dengan tebing dia akan patah balik. Nampak tak? Dan yang patah balik ni akan lebih berganda lagi, betul tak? Kan dia akan lagi banyak. So sama jugalah. Sebenarnya bila kita bagi tahniah, kita bagi respon kan, bila kita bagi ucap selamat, tahniah dan sebagainya, itu sebenarnya kita sedang mengeluarkan satu aura positif daripada diri kita untuk hantar kepada orang lain. Dan dia akan balik, dan aura positif tu, aura baik tu sebenarnya akan balik kepada kita. Sebab tu kalau you tengok kan, orang yang selalu bagi tahniah, dia pun tak sedar. Dalam dia tak sedar tu, dia punya jualan meningkat, penajaan dia meningkat, dia punya sharing buat appointment pun senang. Nampak tak? Benda yang kita di luar kita punya bidang kuasa lah sebenarnya. Itu semua memang Allah SWT punya kerja, tapi asalnya datang daripada mana? Datang daripada diri kita sendiri. Saling memberi galakan, saling bagi sokongan, bagi ucapan tahniah. Tapi janganlah hantar asyik-asyik hantar gambar budak telakor. Gambar budak telakor kan. Hitam tu. Kesian budak tu. Saya tengok budak tu makin hitam dan makin hangus lah. Kan? Tapi tak kisahlah. Tak apa, yang penting hantar. Kan? Dia nak hantar budak hangus ke, budak terbakar ke, kan?
Ada sampai salah hantar stiker kan. Abang Alik Beyer punya stiker pun dia hantar juga kan. Itu dah tak boleh nak elak kan. Tapi tak apa. Semangat tu penting. Jadi sebab tu kalau saya tengok dekat Facebook kan, orang yang positif ni memang dia cepat respon. Antara yang paling pantas respon tu lah siapa? Sitah. Walaupun dia jauh daripada dekat Bentong, dekat Simpang Pelangai sama tu, memang orang kata apa, boleh kata tempat tu pendalaman jugalah. Kan, tapi tengok macam mana dia respon. Asal ada je good news, dia antara orang yang pertama respon. Tahniah lah, apa, bagi komen lah, kan, hantar gambar ketawa ke, kalau ada joke tu, dia yang pertama sekali support, respon, nampak tak? So, dia jualan dia nak buat DAB tak ada masalah. Dia dan orang pun dia punya jualan, dia punya dia panggil repeat sale, customer dia sampai ada yang telefon sendiri walaupun dia sibuk masa frontliner kan, jadi frontliner masa PKP ni, customer telefon sendiri. Sebab apa? Sebab dia mengeluarkan aura yang positif. Nampak tak? Dan dia dapat respon yang positif. That's why hari ni kalau kita nak respon, jangan respon kepada grup kita saja. Jangan respon kepada orang kita saja. Jadi kita sama-sama bagi ucapan tahniah. Tak apa, kita punya phone penuh dengan telefon, tak apa. Nanti habis-habis buka kita punya stiker tu, delete satu-satu. Kan, nanti masuk lagi banyak-banyak. Tak apa. Yang penting kita dapat wujudkan satu suasana yang harmoni, suasana yang positif. Okay? Dan kemudian yang keenam, secara bijak menembusi blind spot. Apa maksud blind spot ni? Sebab kadang-kadang kita punya downline dia tak nampak kekurangan dia ataupun mungkin kesilapan dia tak perasan. Dia dah buat sharing banyak kali, tiba-tiba kenapa tak keluar ni? Rupanya bila kita buat sharing tu dia tak buat closing. Memang tak ada close. Kan, tak minta IC, tak keluarkan receipt untuk buat closing. So benda-benda macam ni tu boleh bincang dengan upline, dengan leader dan sebagainya, dia akan nampak. Ini maknanya bermaksud kita bagi inilah pendidikan dan kaunseling. Dan yang penting sekali, kita buat bisnes ni jangan stres. Jangan stres, jangan bagi tekanan yang berlebihan, kecuali kalau kita nampak dia ada potensi nak pergi CD. You bulan ni mesti nak jadi CD tak. Tujuannya bukan nak bagi tekanan, bukan kita nak bagi dia stres, bukan. Kita nak dia maju bersama-sama dengan LTW, sebab bila dia berjaya, dan dia seronok, boleh rupanya. Sebab kadang-kadang dia blind spot tu, dia tak nampak potensi dia. Dia rasa dia tak layak pergi DD, dia tak layak pergi RD. Dia rasa dia ni boleh buat sale je. Kan? In fact kadang-kadang dia tak rasa yang dia ni boleh capai GD. Nampak tak? Tapi itu benda-benda yang dikata-kata blind spot yang kadang-kadang dia tak nampak. So kita kena sebagai leader, upline, kita kena bantu, bagi pendidikan, bagi counselling. Dan yang penting sekali, kita berjaya bersama-sama, kita seronok bersama-sama dalam bisnes lah. Secara berjemaah, menikmati income. Okey, dan tapi kena ingat, dalam kita buat hubungan rangkaian ni, dia ada peraturan dia. Ada benda-benda yang kita kena jagalah. Itu yang biasa kita tekankan dalam 5 prinsip. Kalau ada idea baru, mesti kita bincang dengan upline terlebih dahulu. Apa-apalah, tak kisahlah cadangan tu kita nampak remeh ke, biasa ke, mesti nak bincang. Dengan upline. So ini saya tak sentuh lebih panjang sebab dah sebut dalam 5 prinsip asas kan. Kemudian elakkan menyebar berita negatif, gosip, kepada downline, kepada sideline. Dan kita sendiri pun, kalau ada orang yang cuba nak bagi tu benda yang negatif, kita cepat-cepat hindarkan diri, elakkan. Ataupun kita boleh counter balik. Okay, supaya benda ni dapat menjamin kita punya hubungan antara satu sama lain lah. Kemudian jangan ganggu hubungan antara upline, downline dan sideline. Kita jangan bagi tajuk orang tulis downline. Kalau nak join komputer, biar dia bagi expired dulu. Kan? Lepas dia dah expired, dia dah mati ahli, baru kita boleh taja dia. Itu penting. Kalau kata resi jangan buruk-burukkan upline dia, jangan cakap apa-apa. Kenapa grup tu buat cara lain? Tak apa, itu cara dia. Cara kita macam ni. Nampak tak? Jangan kita, dia tu buat cara macam tu kan. Memanglah nanti ada masalah gitu pun tak. Itu kita tak boleh cerita. Kecuali dengan mungkin leader-leader atasan, itu akan beritahulah supaya nak elakkan berlakunya masalah dan sebagainya. Tapi kalau dengan orang bawahan ni, kita tak cakap apa-apa. Kan? Kena jaga, kita kena respect cara dia lah. Dan yang keempat, elakkan krisis keuangan. Sebab apa benda ni banyak berlaku, di mana boleh menyebabkan hubungan antara satu sama lain bermasa-masa muka, tak nak bertegur sapa, mengelakkan diri, tak datang aktiviti dan sebagainya lah. Jadi kalau boleh benda ni kita hindarkan. Kalau ada kita perlukan ada apa yang upline dulukan ke, ataupun kita ambil balat bantu belum bayar ke, cepat-cepat jelaskan.
Sebab apa, krisis kewangan ni akan menyebabkan gangguan dalam kita punya bisnes, dan dia pun akan kadang-kadang dia jadi tak berkat kan. Ada benda-benda yang tergantung, yang terhutang tu dia kita buat pun dah jadi tak seronok. Nampak tak? Sedangkan kita nak buat bisnes ni, kita nak apa? Nak meraihkan kejayaan tu dengan lebih mudah lah. Kemudian jangan terlibat dengan hubungan sulit. Ini penting sebab kita nak bina satu keluarga bahagia kan, kita nak bina keluarga yang harmoni, yang ada kesepahaman antara suami dan isteri, anak dengan mak bapak semua kan. Kita nakkan bentuk satu masyarakat yang mana yang menjaga keharmonian keluarga ni. Jadi elakkan hubungan sulit, jangan ada. Sebab ini syarikat sendiri pun akan ambil tindakan yang tegas lah. Dan sikap yang harus dimiliki oleh upline dan downline apa dia? Pertama, untuk upline mesti bertindak seperti seorang ibu. Sebagai ibu yang mengibu berat kepada anak-anak dia. Dan apa tu juga kena bertindak sebagai seorang guru bagi pendidikan, pengajaran tanpa meminta apa-apa imbuhan. Dan juga sebagai sahabat, rakan kongsi yang bagi nasihat secara ikhlas. Tak ada ambil kira. Dan bukan seperti seorang majikan yang beri arahan dan nakkan capai kejayaan saja, tapi tak ada bagi bimbingan, tak ada tunjuk cara dan sebagainya. So hari ini kita kena main peranan ni. Sebagai upline, kita juga sebagai ibu, kita juga sebagai guru, dan kita juga sebagai sahabat kepada kita punya rakan-rakan kongsi. Dan 4 peranan yang upline kena mainkan. Pertama, sebagai penjaga. Sebagai seorang penjaga, kita kena prihatin lah. Ambil berat, tanya khabar, ambil tahu apa yang masalah dan sebagainya, untuk kita pastikan kita punya rangkaian dapat berkembang dengan sihat. Kita juga kena main peranan sebagai motivator, untuk bagi semangat, bagi galakan. Sebab dalam perniagaan ni memang ada banyak cabaran, ada gangguan dan sebagainya. Jadi ada masa dia akan down, dia punya semangat dia akan menurun sikit, akan hilang semangat dan sebagainya. So kita kena ada main peranan sebagai seorang motivator lah, bagi semangat, bagi motivasi. Dan juga sebagai supporter, bagi sokongan, support dia, nak buat home party, dia nak bantu rangkaian dia yang jauh, dia perlukan mungkin nak kena bantu dalam nak input sales, nak buat penajaan dan sebagainya, nak daftar ahli. So kena support. Di samping tu bagi pendidikan lah. Dan juga kita kena bertindak sebagai seorang counselor, sebagai penasihat. Mungkin dia ada masalah dengan downline, mungkin ada masalah dengan sideline, mungkin ada masalah keluarga dan sebagainya. So kita juga kena main peranan sebagai seorang counselor. Bukanlah kata susah, tapi sebenarnya dia kalau kita buat dengan satu keseronokan, dengan sikap mengambil tanggungjawab, dia memang akan berjaya lah. Dan yang paling penting sekali, dia kata prinsip asas dalam kita punya peranan ni ialah lakukan yang terbaik tanpa mengira apa hasil yang kita akan dapat pada masa akan datang. Nampak tak? Kita pentingkan kejayaan downline kita dulu, dan insya-Allah imbuhan yang kita akan dapat itu pasti, tak ada masalah. Sebab kita punya Allah Maha Adil, dan insya-Allah kita punya marketing plan pun memang adil, sama. Kan? Dia tak akan berlaku berat sebelah dan sebagainya. Dan peranan downline pula mesti menghargai upline lah, macam mana kita cakap tadi kan, bagi sokongan, support dan sebagainya, dan kena BLM. Apa dia BLM? Belajar, mesti laksana, dan dia juga kena mengajar lah. Dan dia juga dia kena ambil peranan sebagai upline juga. Nampak tak? Bukan selama-lama dia jadi downline semata-mata. Dia ada masa dia jadi downline, dan dia juga kena ada main peranan sebagai upline tadi lah, untuk bentuk dia punya rangkaian. Jadi tak perlu tengok ke atas. Sebagai owner of the business ataupun pemilik perniagaan ni, kita tengok ke bawah saja. Kan? Yang tengok apa upline dapat, apa pangkat upline, macam mana dia punya fighting dan sebagainya, itu tak perlu. Yang penting sekali kita dengan kita punya rangkaian, dan kita cepat-cepat berdikari. Dan juga kita cepat-cepat ambil peranan sebagai downline. Dan yang penting sekali, peranan downline ialah berjaya mencapai kejayaan secepat mungkin. Cuma hari ini sebagai downline juga dia kena, kalau tak ada upline pun dia cuba boleh belajar berdikari. Kan? Sebab biasalah tak semua orang akan dapat upline yang bagus, kan, betul tak? Kalau kita dapat upline yang bagus, yang bagi kita bimbingan, bagi tunjuk ajar, kita kena anggap bertuahnya aku. Kan, kena sujud syukur, kena bersyukur banyak-banyak. Tapi kalau kata let's say kita tak dapat, mungkin upline kita tak aktif, atau mungkin dia cuma sekadar rumah tangga yang tak dapat bagi kita bimbingan dan sebagainya, so kita jangan susah hati. Kita jangan komplain, jangan beratap berhiba, jangan menangis sampai keluar air mata darah semula, kan? Sebab mungkin itu ada hikmah dia. Dia nak pastikan kita dapat belajar secepat mungkin,
kita dapat dapat berdikari dengan lebih pantas lagi. Kan? Sebab hari ini kita kena ingat, kita bekerja untuk diri kita, bukan untuk upline. Kita buat bisnes ni untuk diri sendirilah, untuk majukan diri kita, untuk tingkatkan kita punya ekonomi, untuk keluarga kita, kan, tingkatkan taraf kehidupan keluarga kita sendiri. Bukan kita buat untuk jayakan upline. Cuma hari ini upline pun boleh bantu, boleh bagi guideline. Yang menentukan kita punya kejayaan adalah diri kita sendiri, tindakan kita dan juga usaha kita lah. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Saya ucapkan selamat belajar, selamat membentuk rangkaian yang lebih bersatu melalui hubungan insan yang lebih baik. Dan mulalah memecah rekod demi rekod. Itu untuk malam ni. Okay. So hari ini kita ada banyak good news, tapi saya simpan untuk malam ni lah. Malam ni kita ada e-testimony pukul 9 malam dan saya akan buat closing. So sama-sama malam ni kalau boleh luangkan masa untuk bersama-sama dekat FB Live. Dan semoga anda juga menjadi upline yang hebat dan alam yang hebat ni dia kata apa, ibarat sebatang lilin. Jadi untuk semua upline yang hebat di luar sana, saya nak bagi satu lagu lah. Sama-sama kita hayati seni kata lagu ini. Orang nyanyi dia dengar. Dengan sabar menanti tanpa dendam dan benci. Andainya kau terjatuh, terluka dan tersungkur, ku rawat biar sembuh. Aku takkan bertanya sebelia pengorbanan, sebelia pemberian demi satu ikatan. Kalau dia nak nyanyi boleh on kamera ke sini. Ikhlasan di hati, walaupun sering kau raguhi. Pada suatu masa dan suatu ketika akan ketara. Memberikan
setiap pemberian demi satu ikatan, keikhlasan di hati, walaupun sering melalui pada suatu masa suatu ketika akan aku takkan bertanya apakah nanti balasannya. Setiap pengorbanan, setiap pemberian dengan satu ikatan.